Jadi ini merupakan nama-nama ahli kumpulan kami. Yang pertama Muhammad Amin Naim bin Muhammad Yusof. Yang kedua Nurul Afrina binti Zairis. Dan yang ketiga Muhammad Syamil Safwan bin Muhammad Syukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menerangkan tentang literasi membaca. Jadi kursus yang akan diterangkan hari ini adalah BMMB 1124, iaitu literasi membaca. Sebelum daripada itu, saya akan mengenalkan tiga ahli kumpulan kita pada hari ini. Yang pertama adalah saya sendiri, iaitu Muhammad Amin Naim bin Muhammad Yusof. Nama saya Nurul Afrina binti Zairis. Nama saya Muhammad Syamil Safwan bin Muhammad Syukri. Dan isi kandungan yang akan diterangkan pada hari ini adalah definisi literasi membaca, modul rujukan, kelebihan modul, kekurangan modul, contoh aktiviti membaca, dan akhir sekali adalah rumusan. Jadi pertama sekali saya akan menerangkan tentang definisi literasi membaca. Literasi membaca merujuk kepada kemampuan seseorang untuk memahami, mentafsirkan, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang disampaikan melalui teks yang tertulis. Literasi membaca juga tidak hanya tentang kemampuan dasar membaca kata-kata, tetapi juga tentang pemahaman konten, analisis kritis, sintesis informasi dan kemampuan berfikir secara kritis. Hal ini akan melibatkan kemampuan seseorang untuk menguraikan informasi yang kompleks, mengidentifikasi argumen, menarik kesimpulan dan membuat pertanyaan yang relevan. Jadi kami mengambil modul rujukan modul asas literasi bahasa Melayu. Modul ini merupakan panduan dan rujukan kami untuk mengukuhkan lagi literasi membaca dalam kalangan murid. Jadi kami mengambil bahagian ini untuk menerangkan tentang literasi membaca dan kami mengambil topik tentang mengenal suku kata. Bahagian ini juga merupakan contoh yang terkandung dalam modul tersebut. Dan kumpulan kami juga mengambil tajuk mengenal suku kata sebagai rujukan bahan bantu mengajar semasa pembelajaran. Modul ini juga bersesuaian untuk penggunaan pelajar sekitar 5 hingga 7 tahun untuk melatih kemahiran membaca. Jadi kelebihan modul ini adalah modul ini membolehkan murid cepat membaca dengan dapat membantu murid-murid mengatasi masalah membaca. Murid-murid juga dapat membaca dalam suasana yang seronok dan tidak berasa tertekan kerana susunan kandungannya berstruktur serta kaedah membaca yang menarik bersesuaian dengan tahap bacaan murid. Seterusnya, murid-murid juga dapat merujukkan keyakinan dan lebih bersemangat untuk belajar dengan pelibatan mereka dalam aktiviti di dalam bilik belajar yang semakin meningkat. Modul ini juga dapat mengajarkan kanak-kanak untuk membaca menggunakan latihan yang mudah difahami dan dapat dilakukan oleh mereka. Jadi kekurangan pada modul ini modul mempunyai kelemahan seperti yang dinyatakan oleh Beato 1981. Antara kelemahan yang ada pada modul adalah kos membangunkan bahan adalah tinggi dan masa yang diperlukan adalah lama. Jadi untuk kita membangunkan sebuah modul ni, kita perlu membeli bahan dan perlukan masa untuk membuat bahan tersebut sebelum menjadikan ia modul. Yang kedua adalah terdapat kecenderungan pelajar untuk tidak belajar modul dengan baik. Jadi setelah kita telah susah payah untuk membuat modul, tapi pelajar tidak tertarik dengan modul yang kita buat. Jadi itulah kekurangan yang terdapat pada modul. Seterusnya kita pergi kepada cara penggunaan modul. Murid-murid boleh membaca suku kata tersebut dengan kuat dan lantang secara beramai-ramai di dalam bilik ajar, di mana guru akan menyediakan bahan bantu mengajar yang akan kami sertakan serta lagi sebagai bahan yang diberikan dalam kelas. Seterusnya, murid-murid boleh membaca suku kata di hadapan guru secara individu agar guru dapat memantau kebolehan setiap murid. Seperti yang kita tahu, setiap murid mempunyai asas yang tersendiri dan juga mempunyai kelebihan dan juga kekurangan itu sendiri. Jadi dengan menggunakan modul ini, guru dapat melihat dan juga membuat kesimpulan di mana ada beberapa murid yang memerlukan bantuan dengan lebih sedikit. Seterusnya, guru juga boleh menyebut suku kata yang terdapat di bahan bantu mengajar dan murid perlu mengulangi sehingga fasih. Okey, seperti yang saya maklumi sebentar tadi, bahan bantu mengajar ini berfungsi sebagai alat bantuan di mana guru akan membimbing murid-murid tersebut. Seterusnya, iaitu contoh aktiviti membaca. Ini adalah contoh yang kami ambil daripada modul, iaitu latihan dapat digunakan dalam membantu murid menyebut suku kata yang panjang.
seperti yang boleh seperti contoh saya sertakan BANG, contoh aktiviti baca di sini kami sertakan contoh yang berada di dalam modul, iaitu latihan ini dapat digunakan dalam membantu murid menyebut suku kata yang panjang, di mana seperti yang ada di dalam contoh, iaitu BANG, bab. Sebenarnya aktiviti ini dapat membantu murid kerana pola keselarasan vokal yang digunakan adalah KVKK. Apa yang dimaksudkan dengan KVKK? K bermaksud huruf konsonan, di mana ataupun V bermaksud huruf vokal. Jadi seperti yang ada di dalam contoh, permulaan bagi contoh pertama ialah B. B adalah huruf konsonan, di mana A adalah huruf vokal, N adalah huruf konsonan dan G adalah huruf konsonan. Seterusnya, pelajar dapat mengeja dan menyebut suku kata dengan baik dan jelas. Kerana permulaan untuk latihan suku kata ini memerlukan bimbingan guru dan juga penggunaan suku kata yang mudah. Jadi murid-murid dapat mengikuti apa yang diajar oleh guru. Okey, seterusnya adalah contoh aktiviti yang lain. Seperti sebut dan bunyikan suku kata dalam yang terdapat dalam modul. Jadi latihan ini boleh digunakan sebagai contoh aktiviti bacaan kepada pelajar kerana dia menggunakan 3 perkataan dan mudah untuk dicakap oleh pelajar. Jadi aktiviti ini juga boleh dilaksanakan dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang sedia ada, seperti perkataan TAI yang berbunyi tai ataupun LOI yang dibunyikan loi dan MAU ialah maun. Okey, jadi TAI ini adalah KVV dan ini pun adalah KVV dan ini pun adalah KVV. Jadi ia mudah digunakan oleh murid dalam menyebut perkataan tersebut. Jadi yang terakhir adalah pelajar dapat mengeja dan menyebut suku kata dengan baik dan jelas. Ini adalah contoh bahan bantu mengajar yang kemudian kami hasilkan. Mana ini adalah bahan bantu mengajar yang pertama dan kedua dan juga yang ketiga. Di mana bahan bantu mengajar yang pertama, seperti yang sedia maklum, kami menjadikan suku kata yang terdiri daripada suku kata yang mudah, iaitu Eba, si Echa dan yang lain-lain. Bagi bahan bantu mengajar yang kedua, kami gabungkan suku kata pertama dan yang kedua dan memberi sedikit contoh, iaitu ME tambah JA. Berbunyi ME menjeja, meja. Betul. Hasil BBM ni boleh digunakan dalam pembelajaran prasekolah ataupun tahun 1 kerana suku kata ni merupakan benda yang asas dalam literasi membaca. Jadi mereka tidak boleh terus membaca dengan perkataan yang lebih panjang. Mereka perlu mengenal suku kata dengan mudah supaya mereka dapat mengetahui asas untuk membaca. Dan ni contoh benda-benda yang mewujud dan mereka juga dapat tertarik dengan gambar-gambar ini untuk meneruskan pembelajaran mereka. Jadi itu sahaja pembentangan dari kami. Sekian, terima kasih. Jadi ini merupakan contoh bahan bantu pengajar yang kami sebulan hasilkan. Assalamualaikum, saya Muhammad bin Safar bermaksud Guru Watak sebagai guru. Jadi, objektif pembelajaran saya pada hari ini ialah suku kata. Jom. Jadi, sesi pembelajaran saya ini berdasarkan modul asal literasi bahasa Melayu. Jadi saya Muhammad Amin Naim bin Muhammad Yusof, pemegang watak sebagai murid. Jadi saya nak belajar tentang suku kata. Apa itu suku kata? Dan saya Nurul Afrina sebagai murid
dan kami akan mengenal suku kata dalam simulasi mengajar. Assalamualaikum. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi murid-murid. Sudah? Cikgu. Semua sihat? Sihat cikgu. Sihat. Dah makan belum? Dah. Bagus. Jadi Amin sihat? Sihat. Rina sihat? Sihat. Mana kawannya Amin? Amin? Tak tahu dah cikgu. Tak tahu, alamak. Tak apa, kita teruskan. Baiklah, jadi pada hari ini cikgu akan mengajar tentang suku kata. Tapi sebelum itu cikgu nak kita bersukaria dahulu. Kita bernyanyi-nyanyi, boleh? Boleh. Cikgu macam tak dengar, boleh tak boleh? Boleh. Jadi hari ni kita akan nyanyi lagu ABC. Okey? 1, 2, 3. Buat tangan. Maaf lah, cikgu penat sikit. Jadi, tanya semua tepuk tangan. Bagus lah nak boleh cikgu ni. Jadi hari ni, berkaitan kita dah nyanyi lagu ABC tadi, cikgu nak ajar berkaitan suku kata. Okey, suku kata terdiri daripada perkataan huruf yang digabungkan. Jadi di sini cikgu sertakan beberapa suku kata yang mudah untuk murid-murid. Jadi, pertama sekali, murid ikut je cikgu dulu, okey? Okey, yang pertama ba. Ba. Okey. Ca. Bagus lah. Jadi cikgu rasa macam dah berkeyakinan nak tanya murid-murid sendiri. Jadi Amin, cuba Amin sebutkan yang ni pula. Saya tak faham lah cikgu, kenapa yang tu dia terbalik? Oh, dia terbalik. Alamak. Maaf. Okey. Ini huruf D. Jadi, mesti ada beza D dengan B. Kalau B, dia macam ni. Kalau D, dia ke sini. Faham? Oh. Okey, jadi ikut je cikgu dulu, okey? Da. Fa. Ga. Tu. Bagus murid-murid cikgu. Jadi kita ada yang lain pula. Jadi mula-mula cikgu nak Amin dulu sebut. Apa dia? Tu huruf V cikgu. Okey, kalau V, U jadinya Vu. pandai. Okey, kalau Afina pula B dan O jadinya Bo. okey, bagus. Okey, jadi cikgu rasa murid-murid dah betul-betul mahir. Jadi cikgu nak minta 2 contoh. Okey Afina, bagi cikgu contoh untuk bo. Bola dengan tak tahulah cikgu. Tak tahu, tak apa. Satu pun dah cukup sebenarnya sebab dah pandai sangat-sangat. Okey, Amin. Amin cikgu rasa macam nak bagi yang susah lah sebab nampak macam dah pandai. Jadi Amin, untuk D dan O, bagi cikgu satu perkataan. Kalau dodol cikgu. Dodol. Betul. Awak lapar ke? Tak lapar. Tak lapar. Saya ngantuk lah cikgu. Mengantuk. Oh, okey, mengantuk tak apa. Kalau mengantuk, cikgu ada satu lagi. Yang ini ada gambar pula. Penat tau cikgu buat semalam. Tapi untuk anak-anak murid kesayangan cikgu, lautan api sama cikgu renangi. Okey. Allah. Okey. Yang ini
ada gambar sekali cikgu letak. Tapi gambar ni janganlah nampak macam pelik sangat je. Cikgu main ambil je semalam. Jadi murid-murid faham. Jadi yang pertama, tadi kan kita dah belajar suku kata. Jadi ni cikgu nak murid-murid ikut cikgu sebab kita akan belajar suku kata yang digabungkan. Maksudnya satu suku kata dan satu suku kata digabungkan menjadi perkataan. Yang pertama sekali, me, kira me, jeja, meja. Yang kedua pula, ini yang Amin tak suka kan? Suka. Sebab apa? Pedas. Okey. CIG Cili. Wah, dah pandai lah Amin dengan Afina. Okey, yang nombor 3 pula. Afina, cuba Afina bacakan dulu. Cikgu kenapa satu huruf je? Satu huruf je sebab sebab ini dia Cikgu. Jadi UB ke? dia lebih kurang macam tu, tapi dia kena UBIP sebab kita kan belajar suku kata. Jadi U ni adalah satu suku kata, manakala B plus satu suku kata. Faham? Okey, jadi Afina dah faham? Faham. Okey, kalau faham cuba baca. UBIB. Bagus, pandai. Okey Amin. Yang ni Amin, lelaki Amin. Cuba Amin baca pula. Betul. BIP. Api. Pandai anak murid cikgu semua. Ya Allah. Jadi cikgu rasa anak murid semua dah faham. Jadi minggu depan kita buat sesi pembelajaran yang baru. Maknanya topik baru pula. Cikgu rasa nak bagi yang lagi susah sebab murid nampak macam dah mahir dalam bahasa Melayu. Jadi cikgu rasa masa pun dah nak habis. Kita pun dah nak balik. Apa kata kita balik? Boleh? Boleh? Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, semua balik hati-hati ya. Ya cikgu. Cikgu sertakan beberapa suku kata. Jadi murid-murid ikut dulu cikgu, okey? Yang pertama sekali, Eba. C-eja, D-eda, F-eva, G-ega, T-u-tu. Setel lagi. V-u-vu, B-o-bu, F-o-fu, D-o-do, R-o-ro, S-o-so. Baguslah murid-murid. Jadi cikgu nak minta murid bagi satu kataan berdasarkan suku kata ni. Boleh? Boleh. Okey, Amin. B-eba. Apa satu perkataan? Baca. Bagus. Amin tengok sekali dengan sini ya. Cikgu. Okey, pandai-pandai. Okey, Afina. Cikgu nak minta Afina bagi yang F-eva. Fakir. Oh, pandai. Fakir. Bagus. Okey, Amin. Yang D-eda satu perkataan. Dadu. Ini mesti selalu main permainan. Bagus. Seterusnya, Afina. G-ega. Gajah. Pandai. Pergi suka itu. Oh, patutlah. Okey, Amin. T-u-tu. Tukul. Pandai. Okey. Seterusnya. B-o-bo. Afina. Bola. Boleh. Pandai Afina. Seterusnya, Amin. D-o-do. Kalau dongak cikgu. Dongak boleh sebab do satu suku kata, ngak satu D-o-n satu suku kata. D-o satu suku kata.
NGAK satu suku kata. Oh. Okey, faham? Faham. Okey, seterusnya Afina. Roti. Roti, bagus. Amin. Yang terakhir. SO. Soto. Soto. Awak lapar ke? Apa je ku? Alamak, nanti balik makan Okey. Habis. Jadi kesimpulannya, apa yang dapat kami rumuskan berdasarkan pembentangan dan pembelajaran tadi adalah pembelajaran tadi dapat merangsang minda murid-murid kerana berdasarkan satu suku kata, guru meminta murid memberikan satu perkataan di mana perkataan tersebut terdiri daripada dua suku kata. Contoh yang ada adalah bola. Bo adalah satu suku kata, kala adalah satu suku kata. Yang kedua pula adalah modul yang kami ambil tadi memberi perkara yang positif kepada sesi pembelajaran. Contohnya, guru boleh menggunakan modul tersebut dalam sesi pembelajaran, di mana pelbagai latihan-latihan dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh diambil oleh guru sekaligus menceriakan suasana dan juga aktiviti yang dijalankan di dalam kelas. Yang ketiga adalah murid-murid dapat mengembangkan lagi minda, di mana seperti kita tahu KPM yang menginginkan generasi yang lebih efektif dari masa hadapan, kerana dengan mulanya perkara-perkara asas demikian, maka berlakulah perkembangan minda yang boleh membolehkan generasi tersebut menjadi generasi yang boleh mentadbir negara kita. Jadi yang terakhir sekali, apa yang kami bentangkan tadi adalah perkara yang positif dan boleh diambil sebagai modul pelajaran bagi semua sesi pembelajaran. Sekian, terima kasih.